Assalamualaikum diucapkan kepada Encik Abdul Ghani, penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Bagaserai dan rakan-rakan sekalian. Sebelum memulakan sesi temu mubal kita pada pagi ini, izinkan saya dan rakan-rakan memperkenalkan diri. Saya Nurul Izzati binti Muhammad Khairi. Saya Fitria binti Abdullah. Saya Irma binti Rahim. Dan saya Nuraidah Balkis binti Suhaizan. Kami merupakan pelajar semester keempat, tahun 2 dan sedang belajar di Universiti Utara Malaysia. Baik. Okay. Kami ada sedikit info untuk beritahu kepada cikgu. Pada semester 4 ini, kami mengambil kursus pengurusan kurikulum di sekolah dan dapatan daripada temu bual yang dijalankan akan dijadikan laporan penuh untuk tugasan kami. Baik cikgu, boleh saya teruskan sesi temu bual kita? Baik, kita teruskan ya. Okey. Soalan yang pertama. Boleh cikgu ceritakan sedikit? Boleh Okey, boleh cikgu ceritakan sedikit mengenai latar belakang cikgu? Macam nama, pendidikan, berapa tahun berkhidmat menjadi guru dan berapa tahun menjadi penolong kanan co-curriculum? Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua pelajar Islam dalam grup ni ya. Ya. Ya cikgu. Boleh dengar? Ya, boleh. Sebab kat sini suara tak apa clear sangat. Oh ya ke? Saya rasa internet saya kot. Okey, kalau sana clear tak ada masalah, saya teruskan ya. 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 Nama saya Abdul Ghani bin Yahya. Okay. Sebenarnya saya baru menjawat jawatan PK Koko ni. Okey. Sebab sebelum ini saya berkhidmat di sekolah yang berlainan lah. Sebelum ni saya guru biasa di SMK Methodist selama 21 tahun. Kemudian saya berpindah ke SMK Bagaserai. Okey, untuk menjawat jawatan guru kanan pada tahun 2018. Okey. Pada tahun 2019 saya menjawat jawatan penolong kanan petang, dan pada tahun 2019 saya menjawat jawatan PK Hukum sehingga sekarang lah. Kalau ikut latar belakang saya bukanlah guru yang mempunyai pendidikan dari segi sukan ataupun koko. Sebab saya adalah guru akademik. Sebab dulu masa saya belajar kat USM, saya hanya mengambil koko ni untuk unit-unit tertentu pada tiap semester saja. Itu pun saya tak ambil permainan unit ni pun, saya cuma ambil silat untuk tempoh 4 tahun. Jadi latar belakang saya sebenarnya bukanlah guru yang mempunyai konten yang luas dari segi co-curriculum. Cuma bezanya bila saya menjadi guru, bila saya posting tahun 1957, saya dah beralih daripada option akademik kepada option koko. Di mana pada tahun pertama saya sudah pun menjawat jawatan setiausaha sukan. Sehinggalah saya berpindah menjawat jawatan guru kanan. Saya masih lagi aktif dalam sukan dan koko. Sebab itu mata pelajaran akademik saya iaitu saya option geografi. Geografi saya hanya mengajar sebagai subjek sampingan saja. PG lebih banyak. Sedangkan option saya di masa saya mendapat pendidikan di USM ialah geografi dan sejarah. Ini latar belakang saya. Dari segi konten masa saya belajar dulu bukanlah guru sukan atau koko. Cuma bila saya masuk saja posting, saya melibatkan diri dalam tempoh 21 tahun. Itu sedikit latar belakang saya. Okey, baik cikgu. Okey, soalan yang kedua. Boleh cikgu ceritakan sedikit mengenai latar belakang sekolah? Pelajar tu aktif atau tidak dalam kurikulum dan bagaimana prestasi kurikulum sekolah? Baik, terima kasih. Baik, kalau bandingkan dengan sekolah lama saya, iaitu sekolah yang pertama saya posting di SMK Methodist tahun 1957 hingga tahun 2018. Saya di sana hampir 21 tahun. Bilangan pelajar yang tidak begitu ramai, lebih kurang dalam 500 pelajar. Okey, so sekolah lama saya memang aktiflah dengan buku. Bila saya berpindah ke sekolah baru, ke SMK Bagaserai yang mempunyai bilangan pelajar melebihi 1000 pelajar. Kalau ikut retanya pada tahun saya mula masuk pada tahun 2018, jumlah pelajar ialah mencecah 1400 pelajar. Okey, dan mempunyai 2 sesi pembelajaran, sesi pagi dan sesi petang. Baik, saya dapati bahawa ada kelompok pelajar yang sangat aktif, ada kelompok pelajar yang
yang sederhana aktif dan ada kelompok pelajar yang pasif yang tidak mahu terlibat dengan aktiviti koko. Tetapi secara rumusannya bahawa pencapaian sekolah ini walaupun ada perbezaan penglibatan mereka, tetapi pencapaian sekolah ini bagi saya adalah antara top ranking di daerah Krian. Nanti kita akan berbincang lagi berkenaan dengan secara spesifik penglibatan, penyertaan dan pencapaian mereka. So untuk setakat ini, bagi sekolah SMK Bagan Serai, prestasi co-curriculumnya boleh bersaing di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Okey, baik cikgu. Okey, untuk soalan ketiga, apakah visi dan misi sekolah untuk mencapai kecemerlangan dalam aktiviti co-curriculum? Baik, bila menyentuh tentang visi dan misi, sebenarnya visi dan misi sekolah adalah berbeza daripada visi dan misi untuk co-curriculum saja. Okey, visi dan misi sekolah adalah standard sekarang ini, sudah diselaraskan di seluruh Malaysia. Semua sama saja. Sekejap saya rujuk buku. Ya, kalau lihat pada visi dan misi untuk koko saja ialah bersama co-curriculum ke puncak kegemilangan. Nampak ada perbezaan dari segi visi dan misi dalam keseluruhan di peringkat KPM. Visi dan misinya adalah berbeza daripada unit koko. Cuma unit koko ni dia berdasarkan kepada sekolah masing-masing untuk menetapkan visi dan misi. So bagi SMK Bagan Serai, visinya ialah bersama co-curriculum ke puncak kegemilangan. Oh, okey, cikgu. Okey, boleh saya teruskan dengan soalan yang keempat? Ya, baik. Teruskan ya. Okey, menurut cikgu, kenapa penyertaan pelajar dalam aktiviti co-curriculum adalah penting untuk mencapai visi dan misi sekolah? Baik. Kalau kita lihat aktiviti co-curriculum, kalau kita lihat pada baik, boleh ulang balik soalan? Okey, yang keempat, kenapa penyertaan pelajar dalam aktiviti co-curriculum adalah penting untuk mencapai visi dan misi sekolah? Sekejap. Baik. Saya suka menyentuh untuk melihat visi dan misi untuk sekolah yang secara keseluruhannya telah ditetapkan oleh KPM. Kalau visi KPM untuk setiap sekolah, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. So misinya adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu. Okey, so misi di sini melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. So saya suka menyentuh di sini kepada key kuncinya ialah membangunkan potensi individu. Baik, di mana kita nak lihat potensi individu di peringkat sekolah? Kalau di segi pencapaian kurikulum, jelas pencapaian dalam peperiksaan awal. Tetapi untuk melihat potensi individu dalam bidang co-curriculum, kita melihat secara keseluruhan. Sebab itu penyertaan pelajar di peringkat co-curriculum ini, kita mahu pelajar ini melibatkan dia dalam semua aktiviti co-curriculum. Sama ada di bidang badan beruniform, kelab satuan atau sukan permainan. Dan ada juga unit koko dari segi koko akademik, seperti bahas, pantun, penulisan esei. Jadi pelajar-pelajar mungkin cemerlang dari sudut badan beruniform. Itu adalah potensi mereka dalam bidang beruniform. Mungkin mereka tak cemerlang dari segi koko akademik. Ada pelajar yang cemerlang dalam bidang sukan, tetapi potensi mereka dari segi kelab satuan tidak begitu menonjol. Jadi dari segi penglibatan koko ini, kita boleh melihat potensi setiap individu itu dalam unit-unit tertentu. Dan sekiranya pelajar ini menguasai ke semua aspek co-curriculum, itu adalah satu bonus kepada mereka. Dan sudah pasti kumpulan-kumpulan pelajar yang macam ini tidak ramai di sekolah. Mungkin dalam 10 atau 15 orang. Sebab ini pelajar-pelajar yang istimewa. Baik.
Itu dari segi kaitannya, bagaimana penyertaan ini boleh dikaitkan dengan visi dan misi sekolah. Okey, baik. Saya teruskan dengan soalan yang kelima. Okey, mengikut blueprint pendidikan, aktiviti kokurikulum merupakan suatu aktiviti yang perlu dirancang, diurus dan dilaksanakan secara sistematik, cekap dan berkesan. Apakah perkara-perkara yang diambil kira oleh sekolah dalam perancangan pelaksanaan kokurikulum bagi meningkatkan penyertaan pelajar dan pencapaian sekolah? Baik. Kurikulum ni dia tidak sama dengan kurikulum. Macam kurikulum kita mempunyai dasar yang tertentu. Kita ada skema yang tertentu. Tetapi untuk kurikulum, kita terpaksa mengikut keadaan semasa. Macam sekarang ni norma baru. Kita tak boleh ikut cara pelaksanaan, perancangan ataupun pengurusan seperti kebiasaan. Okay? So untuk unit kurikulum disebabkan berbeza perancangan, pengurusan, pelaksanaannya berbeza mengikut situasi semasa. Saya bagi unit KOKO mengambil kira empat aspek utama untuk perancangan, untuk pengurusan dan pelaksanaan. Iaitu kalau saya rasa pelajar-pelajar di universiti memang didedahkan dengan analisis SWOT. Biasa dengar analisis SWOT? Ya, biasa cikgu. Yes. So perancangan di sekolah adalah berdasarkan kepada analisis tersebut. Apakah kekuatan kita, apakah kelemahan kita, apakah peluang kita, apakah ancaman kita untuk terlibat dalam sesuatu aktiviti. Sebab itu berbeza penyertaan, perancangan, pelaksanaan sekolah berbeza dalam unit KOKO. Tetapi kalau dari segi kurikulum kita lihat dia hampir sama setiap sekolah. Sebab itu KOKO ni saya kata dia mengambil kira situasi semasa. Tetapi asas kepada perancangan unit KOKO ialah analisis SWOT itu, berdasarkan kepada itu. Sebab saya bagi satu contoh, katakanlah kita nak menyertai pertandingan bola jaring. Okey. Bola jaring ni kalau kita lihat, peliklah kalau satu sekolah tu tak boleh menyertai pertandingan bola jaring. Dia macam bola sepak untuk lelaki. Biasanya pelajar ini dia tahu untuk bermain permainan tersebut. Tetapi untuk penyertaan kita di peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, kita akan buat analisis tersebut. Adakah tim yang kita hantar ini mempunyai kekuatan? Kalau kekuatan itu di bahagian mana? Apakah tim kita mempunyai kelemahan? Kalau kelemahan itu kelemahan di bahagian mana? Dengan cara kita menyediakan analisis tersebut, kita dapat menyediakan satu tim yang sekurang-kurangnya bukan satu tim belasahan di peringkat daerah. Itu maksud saya. Okay. So kita based on kepada analisis SWOT untuk perancangan di peringkat sekolah. Okey, baik. Saya teruskan soalan yang keenam. Bagaimanakah pengurusan kurikulum di sekolah untuk menggalakkan penyertaan pelajar? Baik, di peringkat sekolah kita ada majlis kurikulum ataupun jawatan kuasa di bawah kurikulumnya. Baik, di mana jawatan kuasa ini nanti saya akan hantarlah sebagai panduan untuk melihat bagaimana sekolah beroperasi melalui sistem ini. Melalui jawatan kuasa pengurusan kurikulum ini, kita mempunyai penyelaras yang tertentu lah. Kalau kita lihat pada carta nanti saya akan hantar carta ni ya. Kita mempunyai 3 unit yang berbeza, iaitu badan beruniform, kelab persatuan, penyelaras sukan dan permainan. So di bawah setiap unit ini kita ada penyelaras, dan setiap penyelaras ini dia ada guru-gurunya. So mereka inilah akan menggerakkan penyertaan, penglibatan pelajar untuk unit-unit tertentu. Okay. So kita bergerak berdasarkan kepada organisasi majlis kurikulum di peringkat sekolah. Okey. Jadi saya teruskan dengan soalan yang ketujuh. Ya. Okey. Seperti yang kita tahu, kemudahan prasarana sangat penting untuk memastikan aktiviti kurikulum yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan jayanya. Adakah sekolah menghadapi masalah kemudahan prasarana yang tidak lengkap untuk menjalankan aktiviti kurikulum? Sekiranya ada, bagaimanakah sekolah mengatasi masalah tersebut untuk menarik minat pelajar? Baik, terima kasih. Satu perkara yang kita perlu faham, SMK Bagasrai ialah sekolah harian. Dia berbeza dengan sekolah yang kita kategorikan sebagai sekolah elit sukan. Sebab itu di Malaysia ini kita banyak kategori sekolah. Okay? So bila kita menyentuh soal prasarana, itu saya nak highlight bahawa sekolah harian ini dia tidak mempunyai prasarana selengkap. Sekolah-sekolahnya dikategorikan sebagai sekolah sukan. Okey, tetapi walau bagaimanapun, sekiranya kita tidak mempunyai prasarana tersebut, kita mempunyai hubungan atau jalinan atau jaringan sama ada dengan sekolah berhampiran ataupun dengan
komuniti setempat kita. Okey, sebab saya bagi contoh. Contohnya permainan bola keranjang. Di era moden ini, kita tidak lagi bertanding pertandingan bola keranjang di gelanggang yang terbuka. Okey, kita banyak bertanding di gelanggang yang tertutup, maksudnya yang berbumbung. Ini kaitan dengan faktor cuaca, kekurangan masa kita untuk pelaksanaan aktiviti tersebut. Jadi kita akan memilih. Macam di SMBS memanglah dia tidak ada gelanggang bola keranjang yang tertutup. Okey, tapi kita ada komuniti di sebelah kita. Ada satu masyarakat yang berhampiran dengan sekolah yang boleh menyediakan kemudahan tersebut, yang berbumbung, ataupun kita ada sekolah yang berhampiran. Jadi key kepada di sini ialah prasarana ini ialah sejauh mana kita mahu melaksanakan atau menjalankan jalinan atau jaringan dengan komuniti setempat. Jadi bagi saya SMBS tidak ada masalah di segi prasarana. Kalaupun kita tidak ada, kita boleh pinjam, kita boleh sewa daripada sekolah-sekolah yang berhampiran. Okey? Okey, baik cikgu. Okey, soalan yang ke-8 akan disambung oleh Fitriah. Okey, baik. Soalan yang ke-8 adalah dari manakah sumber maklumat mengenai pelajar cikgu dapatkan untuk keperluan pelaksanaan aktiviti kokurikulum? Contoh macam yang bilangan pelajar macam tu, cikgu. Ya, dari segi pelaksanaan aktiviti kokurikulum, sebagai contoh pelajar-pelajar yang baru masuk, dia akan melalui sesi pendaftaran. Okey. So mereka biasanya mendaftar mengikut minat dan keperluan mereka. Walau bagaimanapun, sekolah telah menghadkan untuk penglibatan ataupun pendaftaran mereka bagi unit-unit tertentu. Ini bermaksud pelajar ini wajib mendaftar unit-unit yang telah ditetapkan. Okey, so kalau penuh satu unit, sebagai contohnya badminton, okey, kita dah tetapkan 50 saja pelajar. So kalau dah lebih 50, mereka terpaksalah memilih permainan-permainan yang lain. Okey, di sini segi pendaftaran. Di segi pelaksanaan, dia bergantung kepada minat pelajar. Sebagai contohnya, kalau penyertaan tu kita bukalah kepada semua. So kalau pelajar itu berminat, kita akan buat sesi saringan lah untuk mereka terlibat. Okey, baik. So sumber bagi pelajar-pelajar elit. So di sekolah sebenarnya ada pelajar-pelajar elit dalam kokurikulum. So perancangan untuk pelajar-pelajar elit ni lah sangat penting sebab nak menentukan bahawa kelangsungan mereka daripada peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah. Okey, so kita menggunakan data tertentu lah, sebagai contohnya pelaporan dalam PAJSK. So pelaporan dalam PAJSK sebenarnya adalah telus. Okey, so dalam itu telah dinyatakan penglibatan, penyertaan dan pencapaian pelajar-pelajar ini. Jadi kita boleh kelaskan pelajar-pelajar ini untuk elit. Sebab di sekolah kita perlukan pelajar-pelajar elit ini. Sebab apa kita nak? Untuk memudahkan kita merancang, terutama dari segi latihan mereka, penyertaan mereka di peringkat yang lebih tinggi berbanding dengan penyertaan biasa saja untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey, jelas ya? Ya, jelas, cikgu. Okay, soalan terusnya adalah bagaimana dengan kehadiran guru bagi setiap bidang kokurikulum? Adakah di tahap yang memuaskan? Sekiranya kehadiran guru kurang memuaskan, apakah tindakan yang diambil jika seseorang guru kurang melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum di sekolah? Okey, ini soalan yang kalau cikgu-cikgu lain dengar dia sebenarnya dia agak marah sikitlah. Sebab sebenarnya penglibatan cikgu untuk kokurikulum di sekolah sebenarnya adalah mandatori. Sama ada dia bersetuju atau dia tidak bersetuju, setiap guru akan diberi unit koko yang tertentu. So untuk di SMBS sebenarnya tak ada masalah dari segi penglibatan kehadiran cikgu. Full. Sebab apa? Sebab kita dah rancang dari segi awal tahun dalam takvim kita dah tetapkan berapa kali perjumpaan. Okey, perjumpaan wajib, berapa kali perjumpaan yang option, yang pilihan diberikan kepada mereka. Selalunya saya tak ada masalah dengan kehadiran guru. Okey. Seterusnya, adakah jadual kegiatan tahunan dimaklumkan kepada guru-guru dan murid-murid? Okey, yang ni jelas. Setiap tahun sebenarnya sebelum masuk ke tahun baru sesi persekolahan, kita dah menyediakan buku perancangan setiap tahunan ataupun buku pengurusan, ataupun ada setengah-setengah buku, ada setengah-setengah sekolah disebut sebagai buku pengurusan sekolah. Okey, berbeza nama tetapi dalamnya jelas semua perancangan yang bukan saja melibatkan koko tetapi juga melibatkan unit kurikulum dan HEM telah pun ditetapkan. Jadi guru dan pelajar telah dimaklumkan dengan lebih awal. So tak ada masalah dari segi penglibatan mereka.
Okay, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Adakah pelantikan jawatan kuasa dan aktiviti kokurikulum diterima oleh guru? Okey. Mandatory. Memang mereka terima. Tak ada pilihan untuk mereka. Okey. Okay. Seterusnya, adakah cikgu pernah diamanahkan untuk menubuhkan sebarang kegiatan kokurikulum? Okey, buat masa dalam tempoh 2 tahun lebih saya berkhidmat sebagai PK Kuku. Okey, so SMS tak ada penubuhan unit baru, melainkan unit-unit yang sedia ada. Sebab penubuhan unit-unit baru, terutamanya badan uniform, dia memiliki proses yang sangat sukar lah. Ada beberapa permohonan di peringkat atasan yang perlu kita kemukakan. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan lain seperti permainan, kadang-kadang kita tambah permainan, tapi itu tak mudah lah sebenarnya. Kita tak perlu kebenaran daripada siapa-siapa, kita just umumkan penubuhan unit baru dan ini guru-gurunya. Okey, itu saja. Kalau berdasarkan pengalaman cikgu pernah tak? Macam mana? Ada. Kalau Saya di sekolah lama saya di SMK Metodi, di mana kami menubuhkan kadet polis. Masa tu kita nak tubuhkan kadet polis. Okey, so kadet polis ni badan beruniform yang dia ada link terus dengan PDRM. Jadi proses dan prosedur dia sangat rumit lah. Okey. So adakah perlu saya menjelaskan sebab yang ni dia banyak dokumen yang perlu saya kemukakan. Okey. Cuma pertimbangan yang diambil kira untuk penubuhan unit itu. Okey, yang pertama, ada tak guru yang berpengalaman untuk mengendalikan unit tersebut. So kalau kita tidak ada guru yang berpengalaman, so kita tak boleh tubuhkan. Yang kedua, adakah penyertaan di kalangan pelajar itu? Sekejap Ya, okey, sorry. Okey, tadi yang kedua saya kata pelajar ya. Ya. Okey, untuk mana minat pelajar untuk menyertai unit tersebut? Okey, dua perkara yang kita ambil kira lah. Satu dari segi guru, yang kedua dari segi pelajar. Okey. Seterusnya, bagaimanakah proses penubuhan jawatan kuasa kokurikulum yang baru itu diadakan? Okey, yang ini saya perlu kemukakan dalam bentuk dokumen. Okey. Susah nak jelaskan pun agak rumit sebab dia ada carta organisasi dia ada cara kerja dia, carta alir dia. Okey. Okey, cikgu. Dan terakhir, adakah fail-fail kokurikulum sentiasa dikemas kini? Ya, fail kurikulum memang sentiasa dikemas kini. Sebab apa dia perlu laporan-laporan perlu dimasukkan dalam fail-fail. Sebab apa setiap tahun kita ada kemukakan laporan dalam satu sistem yang dikenali sebagai sistem SK PMG2. So ini sistem ini standard untuk seluruh kemukakan laporan dalam standard tersebut. Okey.